Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya mengucapkan kepada rakan-rakan dan pensyarah yang dihormati, bersyukur kita kepada Tuhan kerana dengan izinnya kita dapat bersua kali ini. Dalam satu forum ilmiah, bersama dengan saya pada malam ini ialah 3 panel dari pelbagai latar belakang yang hebat bagi membincangkan berkenaan salah satu topik yang amat hangat di dalam negara ini. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran tuan-puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini iaitu Ijazah Quran. Apakah itu ijazah Quran? Al-Quran merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di mana penyuruhannya secara mutawatir dan ianya dinilai sebagai ibadah bagi mereka yang membacanya. Bahkan Al-Quran juga merupakan mujizat yang terbesar kepada baginda Nabi Muhammad SAW kerana ianya merupakan kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT. Bagi menyempurnakan kesemua kitab yang dahulu diturunkan sebelum kita, suci Al-Quran oleh hal yang demikian, ianya menunjukkan kepada bahawa Al-Quran mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang tersendiri berbanding dengan kitab-kitab yang lain seperti kitab Zabur, kitab Taurat dan Injil. Al-Quran juga adalah pedoman kaum muslimin yang menjadi sumber ajaran Islam yang pertama dan utama yang harus kita imani serta aplikasikan dalam kehidupan seharian agar memperoleh kebaikan di dunia maupun di akhirat. Selain itu juga, mujizat Al-Quran ini hukumannya sepanjang masa. Kerana tidak akan ada manusia pun yang mampu membuat satu hukum, kita tandingan ataupun satu semua dengan Al-Quran. Jadi sebagai seorang Muslim, wajib bagi kita untuk mengimaninya dengan sepenuh hati. Dan sudah sewajarnya pula kita mengetahui segala sesuatu tentang mujizat Al-Quran. Hal ini demikian kerana ada banyak sekali hikmahnya yang dapat kita ambil untuk menambah keimanan kita. Ijazah Al-Quran adalah sebahagian daripada ilmu tafsir yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan mujizat Al-Quran. Al-Quran juga menganjurkan kepada umatnya mempelajari ilmu-ilmu itu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Memang Al-Quran juga menyuruh untuk mempelajari ilmu-ilmu ini sebagai jalan untuk mengetahui al-haq dan realiti dan sebagai cermin untuk mengetahui alam yang di dalamnya tentang Allah SWT mempunyai kedudukan yang paling utama. Baiklah, tanpa melengahkan lagi masa lagi, marilah kita berkenalan dengan 4 ahli panel kita pada hari ini yang sangat hebat dan sangat dihormati. Ahli panel kita yang pertama, Saudara Arif yang merupakan guru sekolah menengah di SMK Putrajaya. Apa khabar Saudara Arif? Terima kasih kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin yang hadir pada malam ni. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya Muhammad Azamuddin Al-Hafiz bin Asli. Saya merupakan cikgu di SMK Bandar Baru Bangi. Saya mengajar satu subjek iaitu syariah. Saya mengajar kepada pelajar umur tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya. Saya amat berbesar hati dan senang dapat bersama dalam forum untuk kita bincangkan tentang ijazah Al-Quran. Saya balik kepada moderator, insyaAllah. Begitu hebat sekali perkataan itu. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita berkenal juga kepada Cik panel kita yang pertama iaitu Ustaz Anik Widan yang merupakan guru sekolah menengah di SMK Putrajaya. Apa khabar saudara? Terima kasih diucapkan kepada saudara pengurusi majlis. Sebelum tu ingin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ustaz Muhammad Anik Wildan, merupakan seorang guru yang telah berkhidmat di SMK Putrajaya selama 12 tahun di sekolah ini. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Okey, seterusnya saya memperkenalkan ahli panel yang kedua kita iaitu saudara Ustaz Azim yang merupakan guru sekolah menengah dari SMK Bandar Baru Bangi yang juga merupakan guru di sekolah tersebut. Selamat datang saudara apa khabar? Saya dah bentang tadi, saya serah kepada panel ketiga. Tadi Arif, Ustaz Arif dia terlepas dengar tadi, maaf Kita kenalkan minta maaf masalah. Oh, saya minta maaf, ada urusan sebentar tadi. Okay. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ustaz Arifuddin selaku pengetua dan saya telah berkhidmat sebagai guru selama 6 tahun. Dan saya berharap agar dapat memberi sedikit sebanyak pandangan terhadap isi yang nak kita kupaskan pada hari ini. Terima kasih.
Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita pada topik forum kita yang pertama iaitu ijazah Al-Quran. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kita menelusuri. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama iaitu Ustaz Anik. Soalan saya, apakah itu definisi ijazah Al-Quran ya Ustaz? Dipersilakan menjawab Ustaz. Terima kasih kepada saudara pengerusi kerana memberi peluang kepada saya untuk memberikan pandangan terhadap tajuk yang ingin kita kupaskan hari ini. Sebelum tu, saya terangkan tentang perkataan ijaz yang merupakan kata terbitan dari fi'il sulasi ajaza yang bermaksud lemah atau ketidakmampuan terhadap sesuatu atau tiada upaya untuk melakukannya. Manakala lawannya ialah al-qudrah iaitu berkemampuan. Hasil daripada kata terbitan perkataan tersebut, maka terhasil perkataan al-ajuz yang membawa maksud seseorang yang telah tua dan ketidakupayaan dirinya dalam melakukan banyak perkara. Manakala perkataan al-ijaz pula merupakan kata terbitan dari perkataan ajaza yang membawa maksud meninggalkan atau mendahului. Manakala menurut istilah, terdapat beberapa pandangan daripada ulama, antaranya yang pertama daripada Mana Khalil Al-Qatan. Beliau berpandangan bahawa ijaz Al-Quran adalah membuktikan kebenaran baginda Nabi SAW dan pengakuan orang lain sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi iaitu Al-Quran dan kelemahan-kelemahan generasi sesudah mereka. Seterusnya, menurut Ali Al-Syabuni, ijaz ialah menetapkan kelemahan manusia baik secara kelompok maupun bersama-sama untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Maka mukjizat merupakan bukti yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada hamba-Nya. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dengan tentangan yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh sesiapa pun dan pada bila-bila masa. Muhammad Bakar Ismail menegaskan bahawa mukjizat adalah perkara luar biasa yang dijaga oleh Allah dan diberikan kepada Nabi-Nabi sebagai hujah dan bukti yang atas misi dan kebenaran terhadap apa yang disembahnya yang bersumberkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ketiga definisi di atas dapat kita fahami antara ijaz dan mukjizat itu dapat dikatakan melemahkan. Hanya saja pengertian ijaz di atas menerangkan dengan lebih spesifik iaitu Al-Quran. Sedangkan pengertian mukjizat itu dapat memberi makna yang lebih luas, yakni bukan hanya pada Al-Quran, tapi juga perkara-perkara lain yang tidak mampu dijangkaui pemikiran manusia secara keseluruhan. Oleh hal yang demikian, kerana dalam konteks ini, antara pengertian ijaz dan mukjizat itu saling melengkapi, sehingga nampak jelas keistimewaan dari ketetapan Allah yang khusus diberikan kepada Rasul-Rasul pilihannya sebagai salah satu bukti kebenaran misi kerasulan yang dibawanya. Saya kembalikan kepada pengurusi majlis. Terima kasih pada ahli panel pertama kita iaitu Ustaz Nibid, dan sebentar tadi ahli panel pertama kita telah menghuraikan isi definisi ijaz begitu hebat dan saya amat memahami dengan lebih mendalam mengenai ijaz Al-Quran. Jadi, bolehkah saudara Ustaz Azim, ahli panel kedua untuk menerangkan pendapat ataupun skop mengenai ijaz Al-Quran mengikut aliran pemikiran mazhab? Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Di sini saya akan menceritakan tentang pendapat ataupun skop mengenai ijaz Al-Quran. Baik, pendapat secara umumnya, ijaz Al-Quran ni mengemukakan 3 aspek, iaitu kemujizatan Al-Quran dari sudut fasahah dan balaghah, susunan dan gaya bahasa serta isi kandungannya. Mana Al-Qatan mengemukakan 3 pendapat tentang kemujizatan Al-Quran. Yang pertama, golongan Mu'tazilah menyatakan keseluruhan Al-Quran adalah mujizat. Oleh itu, golongan Mu'tazilah ni berpendapat bahawa ijaz itu berkaitan dengan keseluruhan Al-Quran, bukan sebahagian saja. Manakala poin kedua daripada Mana Al-Qatan ni, dia kata sebahagian ulama berpendapat kemujizatan Al-Quran ni terletak pada sebahagian kecil, iaitu sebahagian kecil ataupun sebahagian besar Al-Quran. Iaitu boleh daripada keseluruhan, erti kata lain boleh dikatakan Al-Quran boleh menjadi kadar ijaz sama ada dari sudut ataupun banyak tanpa terikat ataupun dikaitkan dengan surah. Maksudnya di sini
tak kisah ataupun surah, satu surah ke atau sebahagian ayat, itu boleh dikirakan sebagai ijaz Al-Quran. Yang ketiga, ulama lain berpendapat bahawa kemujizatan Al-Quran ni cukup dengan satu surah yang lengkap. Dia tak kisah surah tu panjang ataupun surah yang pendek. Kita pergi kepada pendapat tokoh pemikiran. Itu pada dasarnya ulama sepakat dengan kemujizatan Al-Quran. Konteks yang sangat luas. Namun terdapat perselisihan pendapat daripada kalangan aliran seperti Mu'tazilah serta jumhur ulama dalam hal kemujizatan Al-Quran secara terperinci. Dan sebahagian tersebut sebagaimana berikut. Yang pertama, tokoh Mu'tazilah iaitu Ibrahim bin Sayyar al-Nazzam berfahaman Mu'tazilah. Ia berpendapat bahawa kemujizatan Al-Quran disebabkan adalah sarfah ataupun pemalingan. Untuk Al-Nazam menjelaskan bahawa ijaz Al-Quran terletak aspek sarfah, iaitu Allah SWT memalingkan orang-orang Arab yang berusaha menandingi Al-Quran. Padahal sebenarnya mereka mampu menghadapinya ataupun menyayanginya. Erti kata lain, Al-Nazam menyatakan bahawa Allah SWT telah memalingkan manusia untuk mencabar Al-Quran dan cara menciptakan kelemahan padanya sehingga tidak dapat mendatangkan sesuatu yang sama dengan Al-Quran. Poin yang kedua, iaitu tokoh Hisham Al-Fuwatiti berfahaman Mu'tazilah menyatakan bahawa ketika Allah berfirman, Allah memberikan daya yang melemahkan manusia untuk mendandingi Al-Quran. Yang ketiga adalah Ali ibni Isa Ar-Rumani, juga dari kalangan Mu'tazilah, melihat lebih jauh lagi, iaitu Allah telah mengalihkan perhatian manusia sehingga mereka tidak mempunyai keinginan untuk menyusun suatu karya untuk mendandingi Al-Quran. Okey, tokoh yang kedua ini daripada tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu tokoh yang pertama Abu Bakar Al-Baqilani. Beliau menentang pendapat golongan sarfah dengan mengatakan kiranya mendandingi Al-Quran merupakan suatu kemungkinan, maka yang menjadi mukjizat di sini ialah sarfahnya, bukan Al-Quran. Padahal semua manusia dan makhluk di dunia ini mengakui bahawa Al-Quran adalah satu mukjizat yang mulia. Jadi yang kedua ialah Al-Zarkashi mengatakan secara terperinci beliau mengemukakan kelemahan hujah Al-Nazam dan Ar-Rumani sebagian berikut, iaitu Al-Quran sendiri secara tidak langsung telah menolak pendapat golongan ini. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa, yakni dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Poin yang kedua ialah masyarakat mungkin mampu menghasilkan karya yang sama dengan Al-Quran, tapi mereka mengalami kesukaran untuk menandungi isi kandungan dan gaya bahasanya. Poin yang seterusnya, Al-Quran mengemukakan perkataan yang akan terjadi pada masa akan datang dengan kehidupan ini, di samping berita-berita alam akhirat yang akan dialami manusia kelak. Kemudian pendapat tokoh yang seterusnya ialah Ibnu Attiyah, iaitu aspek kemujizatan Al-Quran ini terletak kepada susunan ayat, maknanya yang mendalam dan bahasanya yang fasih. Hal tersebut kerana Al-Quran merupakan firman Allah Azza wa Jalla, firman Allah Zat yang Maha Mengetahui. Itu saja daripada saya kembali kepada moderator. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel kedua kita sebentar tadi. Seterusnya, persoalan untuk panel kita yang ketiga, iaitu Ustaz Arif. Soalannya ialah, tiada kemusykilan mengenai jenis-jenis ijaz Al-Quran. Boleh tidak Ustaz terangkan apakah itu jenis-jenis ijaz Al-Quran? Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada saudara pengerusi majlis kita. Okey, soalan yang dilontarkan kepada saya adalah, apakah dan berapakah jenis-jenis ijaz Al-Quran? Okey, jenis-jenis ijaz ni dia terbahagi kepada 4. Antaranya ialah yang pertama iaitu ijaz balawi, yang kedua ijaz lughawi, yang ketiga ijaz ilmi, dan yang terakhir sekali adalah
ijaz tashri. Okey, saya akan menerangkan yang pertama, apakah itu ijaz balawi? Ijaz balawi merupakan bentuk kemukjizatan dari segi bahasa. Seperti apa yang pertama Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan bagi kamu pada kisas itu bunuh balas adalah kehidupan, wahai ulil albab, semoga kamu bertakwa. Daripada surah Al-Baqarah ayat 179. Firman Allah ini apabila dibandingkan dengan kata-kata orang Arab, iaitu al-qatlu anfalil qatl. Pembunuhan dapat dihindarkan dengan pembunuhan. Didapati maksud firman Allah ini lebih menepati makna dan menyeluruh. Ini adalah kerana dengan melaksanakan hukum qisas, nyawa setiap manusia akan terselamat. Manusia akan takut untuk membunuh sesama sendiri kerana tidak mahu dibunuh sebagai balasan daripada kesalahan membunuh itu. Jadi dengan melaksanakan hukum qisas ini, ia akan memberi ruang kepada manusia untuk hidup. Itu adalah contoh untuk ijaz balaghi. Yang daripada surah Al-Baqarah kita tekankan perkataan kisas tersebut. Okey. Yang kedua adalah ijaz lughawi. Kemukjizatan bahasa Al-Quran terdapat pada keteraturan bunyinya yang indah melalui nada huruf-hurufnya ketika kita mendengar harakat dan sukunya, mad dan gunnahnya, fasilah dan maqtannya, sehingga telinga kita tidak pernah bosan, bahkan ingin senantiasa terus mendengarnya. Kemukjizatan ini juga dapat kita temukan dalam lafaz-lafaznya yang memenuhi hak setiap makna pada tempatnya. Tiada satu pun di antara lafaz-lafaz itu yang dikatakan sebagai kelebihan. Juga tak ada seorang peneliti terhadap satu tempat dalam Al-Quran tersebut yang menyatakan bahawa pada tempat itu perlu ditambahkan sesuatu lafaz kerana adanya kekurangan. Sejarah telah menyaksikan bahawa bangsa Arab pada saat turunnya Al-Quran, mereka telah mencapai pencapaian yang belum pernah dicapai oleh satu bangsa pun yang ada di dunia ini. Baik sebelum ataupun sesudah mereka dalam bidang kefasihan bahasa, iaitu balaghah. Oleh kerana bangsa Arab telah mencapai peringkat yang begitu jauh dalam bidang bahasa dan sastera. Sebab itulah Al-Quran menentang mereka. Padahal mereka mempunyai taraf bahasa yang tidak biasa dicapai oleh bangsa lain. Seperti kaedah bersyair atau prosa. Walau bagaimanapun, mereka tetap tidak berupaya untuk bersaingan dengan Al-Quran itu sendiri. Nak cakapnya dekat sini bahasa Al-Quran tu memang tinggi. Memang kemukjizatan dalam bahasa lughawi dia memang tinggi sehingga orang Arab yang dilahirkan untuk bercakap Arab pun tak mampu untuk bersaing dalam bahasa Al-Quran. Okey, yang ketiga iaitu ijaz ilmi. Ijaz ilmi merupakan satu mukjizat di dalam Al-Quran yang mengandungi ilmu pengetahuan yang hanya ditemui dan diterokai oleh para saintis meskipun beribu tahun selepas turunnya Al-Quran. Okey, kita ambil contoh. Al-Quran ada sebut tentang asal-usul kejadian manusia dicipta daripada setitis air mani. Kepentingan air sebagai kehidupan, perihal dua lautan yang bertemu namun tetap ada pemisahnya, proses perkembangan janin dan sebagainya. Kalau kita fikir secara logik, macam mana manusia ni terjadi daripada air mani, macam tak logik. Tapi bila Al-Quran dah kata begitu, maka begitulah dia. Kesemua ini disebut secara jelas dan memang diakui benar oleh saintis yang mengkaji beribu-ribu tahun kemudiannya. Al-Quran dah turunkan ayat ni awal dan ia terbukti berdasarkan kajian daripada saintis yang telah wujud beribu-ribu tahun kemudiannya. Perkara ini bukan lagi bersifat teori dan andaian semata-mata. Mana Al-Qatan menegaskan bahawa ramai manusia telah tersilap apabila berbicara tentang mukjizat Al-Quran yang melibatkan ilmu-ilmu baru khasnya sains. Apabila berlaku sesuatu pertemuan baru tentang suatu teori dan sebagainya, mereka akan mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran supaya selari dengan penemuan baru tersebut. Apabila berlaku perubahan zaman, teori yang dianggap benar dahulunya rupa terbukti salah. Ini tidak mengherankan kerana teori tersebut merupakan hasil kajian manusia yang boleh berubah, sentiasa dikaji dan diperbaharui, sedangkan Al-Quran adalah kitab hidayah dan petunjuk yang tidak menerima perubahan. Apabila takwilan mereka salah, bukanlah Al-Quran yang salah, tapi takwilan mereka yang mencuba mentakwilkan Al-Quran selari dengan penemuan yang mereka temukan itu salah. Okey, itu untuk ijaz ilmi. Yang terakhir yang akan saya syarahkan pada malam ini iaitu ijaz tashri.
Apakah itu ijaz tasyri'? Al-Quran sebagai sebuah kitab yang menjadi petunjuk kepada manusia, menetapkan pelbagai peraturan dan undang-undang. Peraturan ini meliputi hubungan manusia secara individu, masyarakat dan negara. Tak ada mana-mana syarikat, tak ada mana-mana masyarakat dalam dunia ini yang tidak mempunyai undang-undang dan peraturan tertentu untuk mengatur dan menyusun kehidupan mereka. Apa yang berbeza ialah peraturan yang berasal dari Al-Quran adalah peraturan dan undang-undang daripada Allah yang mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana pemikir dan kumpulan cendekiawan dalam membentuk masyarakat yang bahagia. Okey, sekian itu daripada saya. Saya serahkan kepada moderator kembali. Begitu hebat sekali kata-kata dan pendapat yang diberikan oleh panel kita, iaitu Ustaz Arif sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh semua pihak di luar sana. Okey. Berakhirlah kita di majlis kita dan saya ingin mengucapkan terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Nampaknya masa amat mencuri kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan topik ini, iaitu ijaz Al-Quran. Janganlah kita memandang remeh dan haruslah kita memahami ijaz ini dengan lebih mendalam dan mengelakkan daripada berlakunya kemusykilan. Setiap individu juga mestilah menitik beratkan tentang topik kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu, layuan. Lantarlah kami antara nampak, esok jangan rindu, rinduan. Sekian saja untuk pada hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta, yang buruk itu datang daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahualam. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz.